Perlis, sebut Perlis lah, dah panggil mufti Perlis kan. Saya kata Perlis paling harmoni sekali. Di Perlis terima 4-4 mazhab. Terima, bukan tolak mazhab, terima 4-4. Dia setengah orang dia macam ni, sama ada kau terima aku ataupun kau jangan terima semua. Kalau kau nak terima semua tak boleh, kira tak terima. Dia tak boleh, kita terima semua. Bila kita terima semua, maka fatwa kita bukan halang orang dalam negeri tu macam-macam orang dalam negeri. Fatwa tu mengambil kira 4-4 mazhab dan juga pandangan-pandangan imam yang dianggap tokoh. Sebab tu ada pandangan mazhab Hanafi, ada pandangan mazhab Maliki, ada dalam macam-macam fatwa. Dalam kes talak 3 jatuh 1. Suami geram kali pertama, sebulan menikah, tengok-tengok isteri tak pandai masak lagi. Dia baran, aku talak hang 20. Kalau pergi ke mahkamah luar Perlis, jadi 3. Atau bukan, aku talak hang 3, jadi 3. Tapi kalau pergi kat Perlis, dia kira kali pertama tu 1. Kali pertama 1 ni ialah fatwa Ibn Taymiyah. Dan bukan dia yang memulakan. Sebelum itu dah ada orang mulakan. Kalau kita pergi, kebanyakan negeri Arab, negeri Teluk, semua pakai fatwa Ibn Taymiyah. Bahasa Arab pun kekibaran. Sekarang ni di Perlis saya cerita, punyalah banyak negeri lain pakat nak minta, bagi tahu pejabat mufti, nak minta lah kalau boleh nak masuk kes ke mahkamah Perlis. Sebab dia dah pergi talak sampai 1000, 12, 13, 14. Saya kata betul Ibn Taymiyah kalau pakai jadi penganai. Ibn Taymiyah kerana fatwa tu pada zaman dia telah masuk penjara. Ya, dia dipenjarakan kerana fatwa tu. Pada hari ini semua negeri Teluk pakai fatwa berkenaan. Di Perlis saya kata pakai macam-macam pandangan, tapi tak pernah ada 2 imam, tak pernah ada sembelih tak makan, tak pernah ada. Kalau nak kira ada fatwa Ibn Taymiyah seorang, orang Perlis pakat bagi lawan kafir mengkafir, tak ada. Tak pernah ada kes ahli-ahli ISIS yang terlibat setakat ni pun belum ada lagi daripada Perlis. Negeri lain ada. Tapi yang Paralimpik yang menang 2 pingat emas tu daripada Perlis lah. Bagi kredit ke kepada Tusi Syahidan. Okey. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya sebut Ibn Hajar sebab Ibn Hajar ni menjadi rujukan semua mazhab. Kitab dia Syarah Sahih Bukhari itu dipakai oleh semua mazhab. Dan dia dianggap tokoh yang mana semua orang pakailah. Kata dia, Ibn Taymiyah terus dipenjara sehingga kembali ke rahmat Allah. Kepada Allah juga kembali segala urusan. Ini terjemahan saya kepada dia. Dia memerhatikan mereka yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Hari kematian Ibn Taymiyah itu menjadi bukti. Manusia memenuhi jalan menyambut jenazahnya. Orang Islam datang dari serata perusuk. Mereka mengambil keberkatan dengan menghadiri jenazahnya pada hari yang ditegakkan bukti. Mereka semua ingin memegang kerandanya sehingga patah kayunya. Keranda tu bukan keranda macam kita tu, dia tempat letak jenazah tu. Sehinggalah Ibn Hajar menyebut Ibn Taymiyah imam kepada semua para imam, keberkatan umat dan sangat alim di kalangan ulama, pewaris para anbiya, sehingga beliau menggelarnya Syekhul Islam. Ni Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Ad-Durar Al-Kaminah yang merupakan rujukan umat Islam seluruh dunia. So Ibn Taymiyah ni dia mati masa dalam penjara tu, akhir hayat dia orang tak boleh apa. Ibn Taymiyah ni dia hidup penuh dengan perjuangan ilmu. Hampir semua bidang dia bercakap. Dia ada bercakap tentang Syiah, akidah, fiqh, tasawuf, semua bidang, dan semua bidang itu dia telah berikan peruntukan yang hebat dalam bidang falsafah. Sehingga kalau kita fikir mustahil apa yang Ibn Taymiyah tulis ini dibuat oleh seorang manusia. Dan mungkin salah satu sebabnya kerana dia tak terlibat dengan apa-apa diri dia. Pernah dia duduk dalam majlis, orang mari minta sedekah kat dia, dia tak ada apa. Dia buka serban dia, digunting panjang, dia bagi satu, dia tepi jual ni, dia pakai sepalah. Dan pernah anak murid dia kata kami berjalan dengan dia, orang minta sedekah kat dia.
Dia kata dia tak ada, dibuka baju dia bagi PJ baju ni. Dan dia telah dipenjarakan, dikenakan tindakan tangkapan berapa kali? 7 kali sepanjang hayat dia. Dan dia kata apa? Aku telah halalkan, dalam tulisan dia, Rasail Indonesia, aku telah halalkan semua orang yang telah menyakitiku. Kerana perjuanganku nak mengeluarkan mereka daripada neraka, bukan memasukkan mereka dalam neraka. Kecuali mereka yang memusuhiku, kecuali mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Ibn Makhluf Al-Maliki, satu orang ulama yang memerintahkan pemerintah ketika itu supaya bunuh Ibn Taymiyah. Uqtulhu wa damuhu ala fi unuqi. Bunuh dia, aku tanggung darah dia. Ibn Taymiyah maafkan dia. Siapa dengar nama Ibn Makhluf Al-Maliki? Orang tak dengar. Tapi orang dengar nama Ibn Taymiyah rahimahullah. Arab kata al-baqa'u lil aslah, akhirnya yang kekal ialah yang terbaik. Okey. Kata Dr. Qaradawi, ni antara orang yang terpengaruh dengan Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah merupakan kalangan ulama yang aku sayangi, bahkan barangkali dialah yang paling hatiku sayangi di kalangan mereka yang, dalam kalangan mereka yang paling dekat kepada pemikiranku. So kalau kita baca Qaradawi, dia kata dia ni ada beberapa peringkat dalam hidup dia. Peringkat awal dia terpengaruh dengan madrasah Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian dia jumpa madrasah Ibn Taymiyah. Kemudian dia rasa madrasah Ibn Taymiyah itu besar, merangkumi kedua-duanya. Saya tidak merendahkan Imam Ghazali, itu dia kata. Tapi saya ingin menyatakan, seperti mana Bin Bayyah menyebut bahawasanya perbahasan Islam ini di atas 2 tokoh yang besar. Satu aliran Al-Ghazali, satu aliran Ibn Taymiyah. Jika kita dapat mengambil manfaat daripada dua-dua aliran ini, kita akan dapat melihat keluasan kesarjanaan Islam. Next, tokoh yang besar lagi, Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Dia sebut tentang Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah, antara benda yang Ibn Taymiyah buat, Manhajus Sunnah An-Nabawiyah, karya Ibn Taymiyah, ialah Ibn Taymiyah ini menjawab Syiah. Ibn Taymiyah ni masalah dia satu, dia perang dengan orang banyak sangat. Dia telah bergaduh dengan Syiah, pasal dia tulis buku banyak lawan Syiah. Kemudian dia telah bergaduh dengan geng-geng tarikat, pasal Sufi. Pasal Ibn Taymiyah punya slogan simple, agama hendaklah kembali seperti mana ia berlaku pada zaman Nabi dan para sahabat dan salaful ummah. Apa yang diada-adakan selepas daripada itu, ia bukan berada pada neraca yang betul. Tapi dia tidak mengkafirkan, itu pandangan dia, dan dia memperjuangkan pandangan itu. Terutama kita kena tahu, pada zaman Ibn Taymiyah, khurafatnya banyak. Macam-macam kesempatan orang buat atas nama agama. Ibn Taymiyah terpaksa melakukan tanggungjawab ini. Dan Syiah, dia terpaksa jawab, jadi Syiah membenci dia. Geng Syiah, geng Sufi, semua berpakat lawan Ibn Taymiyah. Kemudian Ibn Taymiyah duduk dengan masyarakat Kristian. Dia lihat. Ditulis pula buku Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Din Al-Masih. Ditulis tak batu buku menjawab Kristian yang merupakan antara rujukan penting dalam dunia Islam. Kerana dia bila tulis dalam satu bidang, seakan-akan dia pakai bidang tu saja. Saya tahu, saya tengok Syekh Hamzah Yusuf yang merupakan seorang tokoh Sufi yang ada di dalam banyak ceramah-ceramah dia di internet daripada Amerika. Dia dulu, saya tahu dia tidak suka dengan Ibn Taymiyah, dia kritik Ibn Taymiyah. Dia ada ucapan dia yang akhir, dia kata, akhirnya saya mengiktiraf Ibn Taymiyah dan saya silap, ilmunya luas. Dan dia menyebut buku Ibn Taymiyah menjawab orang Kristian. Dan apabila mereka berpakat dan Ibn Taymiyah berjaya dipenjarakan, barulah selepas kematian Ibn Taymiyah, manusia dapat lihat bahawasanya besarnya peranan Ibn Taymiyah. Bila dia tak ada, baru orang tahu. Oh, semua orang pakat bertindak untuk membuat berbagai-bagai rekaan dalam agama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ibn Taymiyah rahimahullah, pada hari dia mati, orang yang tak pernah mai kuliah dia pun semua mai.
Dikatakan hampir sikit saja orang yang tak keluar daripada Dimash. Masjid Damsyik tu masjid penuh, tak dapat solat di dalamnya. Dia dikeluarkan daripada penjara sehingga ratusan ribu manusia solat. Tidak pernah Damsyik menyaksikan manusia disembahyangkan, mana-mana tokoh disolat seperti Ibn Taymiyah. Sebab apa? Kerana yang berlaku tindakan pada Ibn Taymiyah itu ialah tindakan di kalangan para penguasa dengan orang politiking agama. Tetapi hati rakyat bersama Ibn Taymiyah. Sebab dia yang membela mereka ketika mereka susah. Dia yang mengambil tindakan, dan dia, saya tengok satu contoh. Next. Saya nak buat satu contoh Ibn Taymiyah. Ni cerita ni Ibn Kathir cerita. Raja Mongol ketika itu nama dia Khazan. Khazan ni, depa ni masuk Islam, tapi depa ni mengaku Islam. Depa rampas tanah orang, depa rampas tanah orang, depa zalim pada rakyat. Jadi bila dia masuk ke Syam, dia berjaya perang, dia menguasai sebahagiannya, dia panggil para ulama untuk menghalalkan tindakannya. Dan dia buat jamuan makan. Semua para ulama semua makanlah, dijamu oleh raja. Pasal zaman Tatar. Jadi Ibn Taymiyah tak makan, dia duk pergi lawan dengan raja tu. Dia tanya raja tu, engkau mendakwa engkau seorang Muslim, aku dengar bersama engkau ramai ulama, habis mengapa engkau perangi negeri kami? Kami negeri orang Islam. Bapa dan datuk kau, Hulako, dahulu adalah kafir, tapi mereka tidak menyerang negeri kami. Sebaliknya membuat perjanjian, adapun engkau berjanji tetapi mungkir, berkata tidak menunaikan. Kemudian berlangsunglah dialog antara Ibn Taymiyah ni dengan Khazan ni. Kemudian Ibn Khazan jamu orang semua. Khazan tanya, mengapa engkau tak makan? Mengapa kau tak makan? Orang tengok semua ulama boleh makan, seorang ulama dia tak mau makan. Kata Ibn Taymiyah, rampas semua harta benda orang, tebang pokok-pokok untuk bagi masak makan yang makan. Nak suruh aku makan harta benda ni? Aku tak mau makan. Lepas tu kalau tak mau makan, hang tolong doa kat aku. Raja tu kata, aku doa. Dia kata kalau hang ni betul ikhlas apa semua, semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan. Tak pedang. Kalau hang nak menunjuk-nunjuk, mengangkat diri dan seumpamanya, Allah Ta'ala ambil tindakan kat kau. Ulama-ulama yang hadir dalam majlis Ibn Taymiyah yang duduk tengah makan, semuanya angkat jubah. Ibn Taymiyah tengok, pasal apa pakai jubah? Kata mereka, kami bimbang kalau dia pancung kepala hang, darah hang kena jubah kami. Sebab itu terkenal ulama yang menjaga jubah. Sebab peristiwa ini, di mana dia tak fikir tentang Ibn Taymiyah sedang bercakap masalah umat Islam ni, harta yang dirampas khusus umat Islam. Ulama tu fikir jubah putih dia jangan kena darah. Bukan dia fikir aku takut dia pancung kepala hang, rugi ilmuan mati. Dia tak takut jubah kena darah. Sebab itu maka ulama-ulama yang menyokong pemerintah ketika itu sangat tidak suka dengan Ibn Taymiyah. Tetapi Ibn Taymiyah tidak pernah ada satu rekod mengangkat senjata memerangi pemerintah. Padahal dia telah memerangi Tatar. Kalau dia mau, dia boleh perangi. Tapi dia tidak pernah memerangi pemerintah. Ketika satu ketika dia nak keluar daripada Mesir, pemerintah kata bagi pilihan. Ditahan di penjara, keluarkan daripada Mesir, balik ke Syam. Dia pilih. Lepas tu anak-anak murid dia kata tak payahlah duduk dalam penjara. Dia kata duduk penjara tak apa. Dia kata baliklah, kita keluar boleh juga mengajar-mengajar. Kalau tak mengajar orang pun kita sama-sama kita. Dan dia pergi. Sebelum dia nak keluar daripada Mesir, wakil pemerintah hantar, kata pemerintah Sultan ubah pendapat, dia nak suruh kau masuk penjara balik. Dia kata tak apa, patut nak masuk penjara. Sedangkan dia ada pengikut yang besar.